Baik, Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok berkaitan dengan topik yang keempat, iaitu understanding the timer 555. Okey, apa objektif kita pada hari ini adalah apa yang pelajar akan dapat, iaitu yang pertama adalah state the application of timer in electronic equipment. Apa aplikasi timer ni dalam electronic equipment, dan yang kedua adalah construct a schematic diagram of 555 timer for the following modes: monostable, astable, bistable and buffer smidge trigger. Okay, dalam timer ni ada 3 perkara penting yang pelajar perlu ambil tahu. Adalah pertama adalah melibatkan pin configuration. Di mana kat sini kita akan tengok ada 8 pin assignment yang terkandung dalam IC 555. Okay, yang kedua adalah operation principle. Okay, bagaimana keempat-empat configuration mode ini berfungsi. Dan yang ketiga adalah timer ni digunakan untuk generate time delay. Delay time ataupun time delay. Okay, di mana untuk kita control time delay ini, ia bergantung kepada external component yang mana terdiri daripada resistor and capacitor. Baik, seterusnya kita lihat kepada concept and definition. So, 555 timer ni is an integrated circuit contain 8 pin used in parity, timer, pulse generation and oscillator application. So in the time delay mode, the delay is controlled by external resistor and capacitor. Berapa banyak resistor dan capacitor bergantung kepada configuration mode yang kita akan belajar sebentar lagi. So bila kita tengok specification of timer ni, yang penting kat sini block diagram ada 8 kaki. So yang mana yang penting adalah yang pertama adalah bahagian trigger. So mana-mana configuration mode yang memerlukan trigger seperti monostable, bistable, so dia perlu kepada trigger pin number 2 sebagai input signal. Contohnya dengan meletakkan button ataupun sensor. Yang kedua adalah pada pin yang ketiga, iaitu output. Output untuk kita melihat bagaimana output waveform yang terhasil daripada keluaran timer 555. Dan yang ketiga adalah pin 6, iaitu pin threshold. Okay, pin threshold yang mana kita akan memantau keluaran capacitor waktu dia charging and waktu discharge. Waktu charging, capacitor akan mula discharge, ingat pada 1/3 VCC. Kalau VCC adalah 12, maksudnya pada keadaan 4 volt baru kita akan nampak. Okey, capacitor akan start charging. So bila dia akan discharge pada 2/3 VCC. Bermaksud pada lebih kurang, kalau VCC itu adalah 12, maksudnya lebih kurang dalam 8 volt dia akan discharge. Baik. Dan ada 4 operation mode, iaitu monostable, astable, bistable dan smidge trigger. Baik. So apa aplikasi kepada timer ni? Timer ni banyak digunakan dalam electronic equipment. Contohnya kalau kita nak buat projek kan. So projek itu ada 3 blok. Yang pertama yang penting adalah bahagian input device, processor dia dan output kan. So input device ni contohnya awak letakkan sensor. So sensor akan detect, akan detect tinggi seseorang kan. So apa berlaku, microprocessor contohnya Arduino ni dia akan proses. Kemudian dia akan bagi feedback. Dia akan hantar signal kepada output device. So penghantaran signal itu dia ada time delay dia daripada input, proses dan kemudian output. Okey, contohnya apabila dia kesan tinggi seseorang melalui input device kan. So input device akan hantar isyarat kepada processor. Kat situ berlaku ada time delay dia kan. So kemudian processor proses, kemudian dihantar kepada output, dan output ni contohnya mungkin akan display LCD kan, berapa tinggi seseorang kan. So kat situ ada time delay, penghantaran daripada satu device ke satu device yang lain.
dan macam-macam lagi lah yang kita boleh tengok berkaitan dengan aplikasi timer ni. Okey, baik, kita akan masuk seterusnya kepada monostate.